Shalom saudara dan saudari yang terkasih, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Saya berharap saudara dan saudari sihat semuanya dan selalu diberkati dalam kasih Tuhan Allah kita. Pada hari ini saya akan berkongsikan kata-kata dorongan kepada kita semua melalui tajuk Sebatang Pohon yang Menghasilkan Buah-buah yang Luar Biasa, hasil nukilan Pastor Chris Oyakilome. Mari kita sama-sama membaca di ayat Alkitab Daniel 6 ayat ketiga. Ayat ini mengatakan, dan Daniel ini menjadi lebih terkenal daripada para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu, kerana roh yang luar biasa ada padanya, dan raja merencanakannya untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Saudara dan saudari semua, Alkitab mengatakan roh yang luar biasa ada di dalam diri Daniel. Adakah kamu ingin hal ini berlaku kepada kamu? Yang sebenarnya, hal ini juga berlaku kepada kamu, kerana pada hari kamu menerima Roh Kudus ke dalam hidupmu, roh yang luar biasa itu sudah datang untuk hidup di dalam diri kamu. Roh yang luar biasa ini dinyatakan dalam diri kamu apabila kamu membenarkan dia melakukan sesuatu mengikut caranya dalam hidupmu, dan apabila kamu menerima kitab suci sebagai kehendaknya yang nyata dan sempurna dan hidup dengan sewajarnya. Tiba-tiba kamu akan mendapati bahawa semua orang adalah orang yang dihormati di matamu. Apabila kamu disedarkan dengan kebenaran ini, segala sesuatu tentang kamu menjadi kelas atasan. Hidupmu menjadi suatu ekspresi kesempurnaan Kristus. Saudara dan saudari, kecemerlangan Daniel mengatasi para presiden dan para gubernur wilayah itu kerana mereka tidak mempunyai roh yang luar biasa. Sebaliknya, mereka mempunyai roh yang pahit dan yang suka mengeluh. Mereka melihat bahawa raja itu lebih menyukai Daniel, dan hal ini menyakiti hati mereka. Dan oleh kerana kepahitan hati mereka, mereka berkomplot untuk melawan dia. Apabila orang yang tidak memiliki roh yang cemerlang melihat orang lain dipuji, dinaikkan pangkat dan disanjung, mereka akan menjadi sakit hati. Dalam Matius bahagian 7 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, pohon yang baik, subur, tidak dapat menghasilkan buah yang buruk, yang tidak berguna, dan pohon yang buruk berpenyakit tidak dapat menghasilkan buah yang unggul, yang patut dikagumi. Perhatikan bagaimana dia menggambarkan buah yang unggul. Dia berkata buah itu patut dikagumi. Ianya menakjubkan. Bagaimana pula dengan kehidupanmu? Adakah ia patut dikagumi? Jika semua orang menyukai kamu, adakah kamu akan berasa gembira? Sekiranya orang berkelakuan terhadap kamu seperti cara kamu berkelakuan terhadap orang lain, adakah kamu menyukainya? Biarkanlah hidupmu menjadi suatu manifestasi roh yang sangat baik dalam dirimu. Hiduplah mengatasi kedengkian, kepahitan, kemarahan dan semua perkara negatif dalam hidup, kerana kamu adalah sebatang pohon yang sangat baik yang menghasilkan buah yang sangat baik. Seperti dalam Yohanes bahagian 15 ayat kedua yang mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, yang berhenti berbuah, dia memotongnya, mengeratnya, membuangnya, dan dia membersihkan dan mencantas dengan berulang-ulang kali
setiap ranting yang berterusan berbuah, supaya lebih banyak dan lebih lebat dan lebih baik buahnya. Baiklah saudara-saudari, mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, aku berterima kasih atas pelayanan Roh Kudus yang istimewa dalam hidupku hari ini. Engkau telah memberikan aku roh yang sangat baik, yang menghasilkan perwatakan yang sangat baik dalam diriku. Oleh itu, kepahitan, kemarahan dan kedengkian tidak mempunyai tempat dalam hidupku. Sifat kecemerlangan Kristus dinyatakan dalam diriku dan ternyata dengan jelas dalam hidupku, percakapanku, dan dalam segala sesuatu yang aku lakukan. Dalam nama Yesus, amin. Untuk renungan tambahan, saudara dan saudari boleh membuat rujukan di dalam Daniel 5 ayat 12 dan Amsal 17 ayat ke-27. Baiklah saudara dan saudari, sehingga kita bertemu lagi, dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.